Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam Bual Bicara Santai YBK, Yayasan Basmi Kemiskinan. Bersama saya sekarang ialah yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Sakum, pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Bersesuaian dengan sambutan Hari Kemiskinan Sedunia pada 17 Oktober ini, dengan bertemakan bersama mencapai keadilan sosial dan persekitaran untuk semua, dan selaras pula dengan keadaan semasa krisis COVID-19 pada ketika ini yang memberi impak sosial yang sangat besar kepada masyarakat dan negara. Jadi perbincangan sesi bual bicara kita pada pagi ini ialah berkaitan kesan-kesan sosial kepada masyarakat dan sejauh mana YBK dapat memainkan peranannya dalam membantu krisis yang datang secara mendadak ini. Apa pandangan Datuk pada saat-saat yang ketika ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita bercakap mengenai COVID-19 ni, ianya merupakan satu kita panggil musibah kepada seluruh dunia, seluruh alam, ya, di mana saja makhluk dapat hidup, kita akan terpaksa berhadapan dengan makhluk Allah yang disebut corona virus ni. Melihat kepada gerakan cara kita menyelesaikan masalah ini ialah dengan membuat pergerakan terkawal yang mula pada Mac. Apabila pergerakan dikawal, ekonomi jadi menjunam terus dan pendapatan pun hilang, dan ada industri-industri yang terpaksa membuang orang. Keterpaksaan membuang orang ini kena dilakukan untuk menyelamatkan syarikat masing-masing. Alhamdulillah, kerajaan datang dengan bantuan untuk meringankan beban-beban ini dengan satu injection peruntukan sampai 250 bilion. Mengejutkan kita lah. Ini kita nak ucap terima kasih dan tahniah kepada Perdana Menteri kita yang cukup berani, kerana pemikiran kita merasakan bahawa Malaysia ni dah tak ada duit, dah kering kontang, bahkan hampir bankrupt. Tetapi dengan berlakunya PKP ini terjawab dengan sendiri bahawa Menteri Keuangan menyebutkan kita tidak mengusik, katanya, duit reserve. 250 bilion ni tidak usik duit reserve, tetapi kita menggunakan lokal punya simpanan. Ini cukup menarik untuk dianalisa oleh pakar-pakar ekonomi. Bagi Yayasan Basmi Kemiskinan, di peringkat awal lagi, kali pertama yang kita buat ialah pergi menghantar makanan kepada dipanggil frontliner. Polis kita hantar makanan, hospital kita hantar makanan, mana yang kita dapat mampu. Pada waktu itu orang belum cakap lagi mengenai bantuan. Kita dengan berani turun ke jalan raya. Masa itu kita terjun aja pergi bantu. Lepas itu nasihat demi nasihat, kita kena jumpa polis dan sebagainya. Tapi gerakan kita itu cukup pantas. Ini untuk membantu mereka-mereka yang melaksanakan tugasan. Pusingan kedua, kita telah masuk pula pergi ke rumah-rumah. YBK dihubungi oleh masyarakat, oleh orang-orang yang makanan dah tak ada di rumah dan sebagainya. Maka kita menghantar dengan kadar kemampuan yang kita buat. Itu juga saya berterima kasih kepada pegawai-pegawai saya yang tak ada meminta izin saya. Mereka dengan berani turun di tengah-tengah gelanggang, memperjudikan kesihatan mereka untuk pergi ke seluruh negeri Selangor ini memberi bantuan. Ketika itu pasukan lain belum turun lagi. Saya bertanya dengan kawan-kawan yang berhenti cukup punya banyak, kemudian ada juga yang gaji separuh.
Ada juga yang dah mula pergi bawa motosikal untuk hantar makanan ke rumah-rumah melalui Grab, ya, untuk hantar food delivery. Jadinya peristiwa yang mengejutkan ini telah mengetuk, ya, macam istilah yang dicatatkan ini, menampar muka kita sendiri. Kita jadi sedar betapa Allah Subhanahu Wa Taala menegur kita. Dalam Islam kita ada rukun Islam yang dipanggil puasa, iaitu mendidik, mendisiplin supaya kita ini dapat berdisiplin, nahan diri dan sebagainya. Tetapi gerakan itu nampaknya tak sampai seperti mana yang Allah hendak. Maka Allah telah mendisiplinkan kita dalam satu bentuk yang seluruh dunia, bukan orang Islam saja, semua orang kena melakukan suatu gerakan norma baru, iaitu mendisiplinkan diri. Istilahnya mendisiplinkan diri. Allah ada satu nama yang dipanggil Al-Qabid. Al-Qabid ini boleh kita artikan kepada yang maha mendisiplinkan. Itu erti dia. Bunyinya pun macam Qabid tak? Al-Qabid ni. Jadi kita tengok dalam keadaan dunia yang kita nampak huru-hara, dipanggil liberalisme melampau dan sebagainya, maka Allah datangkan hanya satu makhluk yang tak nampak untuk mendisiplinkan kita. Usahakan nak mendaftar kahwin lelaki dengan lelaki. Sekarang ni berdekatan pun tak boleh. Lelaki perempuan pun tak boleh dengan gerakan. Muka kena tutup. Dulu kata muka, kalau tutup muka dipanggil furdah. Ada negara kata kerja pun tak boleh. Bahkan Turki pun buat macam tu dulu. Akhirnya sekarang Allah kata semua orang berfurdah. Semua orang berfurdah. Jadi jangan cuba-cuba melawan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka nama Allah yang dipanggil Al-Qabid itu artinya yang maha mendisiplinkan. Maka saya melihat dari sudut itu bahawa Allah sudah mendatangkan suatu norma baru untuk mendisiplinkan bukan saja orang Islam dalam Ramadan, tetapi seluruh dunia. Jadi untuk tujuan tersebut, marilah sama-sama kita mengambil apa-apa iktibar yang boleh kita ambil supaya kehidupan ini asasnya ialah mesti disiplin. Norma baru ni mudah kita sebut, tapi barangkali tidak ramai yang betul-betul faham dan betul-betul menghayati apa itu norma baru. Norma baru bukan sahaja dari segi sosial, norma baru dari segi ekonomi, dari segi pemikiran, dari segi hala tuju. Jadi isu-isu ini barangkali sangat mendadak, ya, Datuk. Jadi apa pandangan Datuk? Saya bersetuju sangat. Apabila COVID ini didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ianya satu peringatan penting, bukan saja kepada rakyat biasa, kepada pentadbir pemerintah sesebuah negara, kepada polis, kepada semua orang yang dipertanggungjawabkan dengan kerja dan sebagainya. Ini sangat penting. Jadi artinya analisa ini kena dibuat secara cukup teliti. Kita kata macam ini, bila Allah datangkan COVID, maka orang dah tak boleh kerja, makanan dah tak, mungkin tak cukup. Negara-negara lain misalnya sudah memberhentikan pengeksportan barang-barang dia, beras dan sebagainya. Jadi apa norma baru yang pemerintah mesti faham betul, terutamanya kepakaran dalam bidang pemakanan, food security, bidang pertanian mesti didominasi oleh sesebuah negara. Tiap negara mesti ada misalnya bidang pertanian, food security-nya sendiri. Artinya beras mesti dihasilkan oleh negara itu sendiri. Sedang tanah kita luas. Selama ini kita tidak melihat bidang tanah. Ada orang politik bintang jangan bidang politik jadi fikirnya. Dan ada orang bidang mencari kekayaan aja. Ada bidang berniaga tak kira benar salah
dilakukan segala-galanya. Tetapi orang terlupa bahawa sebenarnya dengan kejutan ini, pemerintah mesti melihat hala tuju baru dalam hal-hal yang berkaitan dengan persediaan makanan rakyatnya yang 32 juta ni. Mesti berdikari. Jangan lagi berharap dengan pembelian kepada luar. Itu misalnya dalam bidang pemakanan. Kita boleh lanjutkan lagi discussion tersebut. Yang keduanya, kita juga kena faham bagaimanakah kaedah yang terbaik sekali untuk keadilan sosial. Keadilan sosial yang disebutkan oleh tema Hari Pembasmian Kemiskinan. Keadilan sosial itu bermaksud semua rakyat dalam keadaan gini akan dapat makanannya yang sepatut ada kepadanya. Bagaimana kerajaan nak melaksanakan hal-hal yang macam ini? Ini norma baru. Kepada kaki tangan kerajaan kena berfikir macam mana proses untuk menentukan hal-hal yang begini dapat dibereskan. Ini semua ialah norma-norma baru. Selain dari norma kena pakai mask, selain dari norma kena jaga penjarakan sosial, apa lagi, kena cuci tangan dan sebagainya. Ini ialah norma-norma yang kita panggil norma-norma aini. Aini itu maksudnya tiap-tiap orang kena buat. Kifayahnya siapa kena buat? Dan kifayahnya pula. Yang sunatnya, abaatnya siapa kena buat? Inilah masanya. Saya fikir YBK akan melaksanakan program-program ini. Kita mula menyertai bidang-bidang pertanian selepas ini. YBK akan pada tahun ini menyambut ulang tahunnya yang ke-30, Datuk. Jadi dengan pelbagai cabaran baru ini, pada pandangan Datuk, bagaimana YBK akan memainkan peranan yang seterusnya pada fasa-fasa ke depan selepas ini? Pertama sekali, YBK ini dah 30 tahun dan saya amat berbahagia kerana di bawah saya sekarang ni orang muda-muda lah, orang muda-muda yang kita latih supaya mereka berfikir cara berfikir mereka, Pak Allah kata mesti di luar kotak. Cara berfikir mereka mestilah menyelesaikan masalah ke hadapan, bukan yang ada sekarang, iaitu proaktif dipanggil, sebelum berlaku kita dah melakukan ni. Tugasan-tugasan ini akan terus berubah kerana kita berhadapan dengan kita panggil orang yang berubah. Ini perubahan COVID ini menyebabkan budaya orang berubah. Jadi YBK juga kena mengikut perubahan tersebut, tapi kekal memimpin. Kita tak mahu kita terikut-ikut dengan perubahan sehingga kita hanyut di dalam perubahan yang bakal berlaku. Maka kita kena ada satu kita panggil anchor yang kita pegang. Yang ini kita tak ada betul ansur. Yang ini kita tak betul ansur. Tapi metod boleh berubah. Itu yang sangat penting kita kata. Jadi dalam menghadapi suasana semasa, YBK sudah mengagak bahawa statistik kemiskinan akan melonjak. Lebih menyulitkan lagi ialah kerana orang miskin yang dihadapi 30 tahun yang sudah itu ialah orang miskin yang sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Bila kita buat perancangan-perancangan, dia mengikut walaupun mula-mula tu liar, tetapi dia. Yang sekarang ni dengan masalah media sosial yang mempengaruhi kepala dia, dan dengan keadaan politik yang tak tentu hala macam ini, juga ada orang yang ngambil kesempatan dan sebagainya ni, memerlukan pemuda-pemuda kepimpinan atau yang menggerakkan karyawan kita panggil dalam YBK ini untuk menghadapi masalah-masalah ini. Selalu kena ada discussion supaya apabila kita melakukan sesuatu itu
sudah lengkap dengan satu blueprint yang masalah ini macam ni kita selesai, masalah ini macam selesai, sehingga kita dapat ujungnya tu kita basmi kemiskinan tu. Tak kira basmi kemiskinan harta, kemiskinan rasa tanggungjawab, kemiskinan budak-budak asyik main telefon aja kat sekolah sekarang ni, di mana pasukan motivasi kita kena pergi ke sekolah bagi ceramah percuma bekerjasama dengan guru-guru besar. Itu ucap terima kasih kepada sekolah-sekolah yang kita tawar tu ambil. Kalau ada aja orang nak menolong, tangkap je lah, masukkanlah dia. Tambah pula YBK bukan asing kepada ni. Jadi dalam masa saya nak menerangkan apa yang dah kita buat, kita juga tak segan negur supaya hal-hal yang macam ni jangan berlaku lagi di masa akan datang, kerana sesal kemudian tak ada apa gunanya. Datuk dengan pengalaman selama 30 tahun, barangkali kalau dia seorang guru, dia dah jadi guru besar. Ya betul. Dah guru besar, dah ada hak pula pegang rotan. Jadi YBK ni barangkali dengan pengalamannya boleh menjadi pembimbing kepada agensi-agensi lain, memberi nasihat kepada agensi lain. Kita tolak ke tepi lah soal ego dan sebagainya. Siapa besar, siapa kecil. Soalnya bila seorang yang berpengalaman itu dihargai dan diguna pakai pendapat. Betul. Jadi dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang bagi Datuk. Semoga COVID-19 akan segera diangkat oleh Tuhan ke langit. Dan semoga masyarakat, rakyat Malaysia khususnya, bertenang menghadapi cabaran baru ini, dan sama-samalah kita berdoa supaya setiap agensi, setiap kita mampu memainkan peranan kita masing-masing dalam menghadapi krisis yang datang secara mendadak ini. Dengan itu, dengan harapan kita akan berjumpa lagi dalam Bicara Santai YBK yang lain. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk dan para pengikut dan penonton channel kita ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.